you akan dapat warning. So benda tu dah dijangka, expected. Sebab tu kita kata expected. Sama juga macam you letak tangan you atas api, you dah expect. Takkan you letak atas api sejuk pula. Mesti dah you tahu panas kan. Benda you dah tahu, you pergi buat apa. So rules and regulations and penalty for breaking the rules are prior communicated to the employees. Prior ni maksudnya sebelum, before. Benda ni memang dah briefing dah waktu induction. Waktu induction kan, kalau you buat masalah sekian, apa tindakan dia. So benda tu you dah expected, dah jangka dah. Oh okay, tak lama lagi aku akan dapat warning letter lah ni. Next, number 3, ada consistent punishment. Yes, the same misconduct committed should lead to the same penalty. Again, contoh for example macam macam orang kata apa, you buat benda, contoh macam you dah terlambat kan you dah terlambat, tapi you buat benda tu berulang-ulang. So penalty dia akan sama sajalah, hukuman dia sama, hukuman tu tak akan jadi lain. Hukuman sama tapi the level of penalty tu berbeza. Mungkin awal-awal tu hukuman sikit je. Bila you dah kerap sangat buat, hukuman tu bentuk hukuman tu sama je. Tapi contoh macam hukuman tu hukuman A kan, and then mula-mula you buat jadilah A1. Lepas tu bila you kerap buat sampai dah jadi A5, A6, A7. The level of orang kata apa, seriousness you committed masalah disiplin tu, you punya hukuman pun sama juga. Dia punya level pun akan naik lah. Contohnya macam kat situ dia kata apa, for example macam track record, provocation element and also reason for misconduct. Sebab basically once you dah buat, dia akan jadi habit. So benda tu kita tak nak. Number 4, burns impersonal. Burns impersonal ni maksudnya dalam hot stove rule ni dia nak katakan the disciplinary action against the act, bukan against the people. Maksudnya tak ada bias pun. Maksudnya pekerja ni dihukum bukan dihukum sebabkan tindakan dia tindakan dia melanggar peraturan ataupun undang-undang company tersebut. Bukannya kita menghukum dia sebabkan kita tak suka dia, bukan So basically disciplinary action against the act, disebabkan tindakan, not against the person. So tak ada bias lah. Sebab tu kita kata apa, fair for all and no favoritism in implementing the action. For example macam Abu masuk kerja sebab pakcik dia pengarah dekat dalam company tu. And then bila kerja dah dalam 2 bulan, tiba-tiba dapati Abu ni ada masalah disiplin, rekod disiplin sangat teruk. So nak tak nak HR kena ambil tindakan. HR tak pedulilah kau anak saudara pengarah ke tak. So this is burns impersonal take place. Maksudnya Abu tu dikenakan hukuman disebabkan tindakan dia, bukan sebabkan dia tu Abu, dia anak pengarah, masuk pakai kabel ke apa, kita cuba untuk buang dia daripada company tu. No. So sebab tu kita kata no favoritism. Last but not least adalah problem lah. So problem ni adalah orang kata apa, problem ada masalah lah. So basically not all situation is the same. Lain orang lain masalah dia, lain masalah lain lah hukuman dia. So, apakah integrity issue dalam orang kata apa, dalam menguruskan masalah disiplin ni kan? First kali, according to Mattis and Jetster, first kali adalah guilt lah. So basically ini orang kata apa, ini adalah integrity issue dari pihak human resource sendirilah kan. One day kalau you kerja dekat HR department, you akan merasa lah. First kali adalah guilt ni adalah rasa bersalah lah kan. Nak tak nak kau kenalah ambil hukuman tu kan. Dia dah kena tolak tepi dari segi orang kata kemanusiaan. You hanya terpaksa ikut sahaja prosedur peraturan yang organisasi tersebut telah tetapkan. And then loss of friendship, boleh putus kawan For example macam case sexual harassment kan. Tengok kat CCTV, rupanya ada member 2-3 orang kat situ nampak kejadian tu berlaku. So mungkin yang pesalah laku tu boleh dibuang kerja, tapi jadi saksi tu member sendiri. So dia jadi loss of friendship, boleh putus kawan. Next, fear of lawsuit, ataupun kita kata kadang-kadang contoh macam sexual harassment tu boleh masuk mahkamah boleh dituntut, boleh masuk mahkamah. So benda tu akan a bit tarnishing the image of the reputation of the company lah. Terjejas, tak sangka lah company ABC ni ada masalah ni sexual harassment. Well known company, listed company, tapi ada masalah
masalah, orang kata apa, masalah sosial among dia employees. So benda tu lah organisasi tak nak, company tu tak nak. And next, according to Mondi, apakah integrity issue in handling ataupun in managing employee discipline adalah double jeopardy. Double jeopardy ni maksudnya bila pekerja tu buat salah sekali, next time kalau dia buat salah sekali je, terus you expect dia sebagai satu threat. Dia merupakan ancaman terbesar dalam company tu. Maksudnya kira macam pembawa rekod terburuk lah dalam company tu. So kadang-kadang benda ni boleh jadi khilaf. Khilaf tu macam orang kata apa, judge orang lah. So contoh macam banduan lah, bekas banduan, dia pernah masuk penjara, so dia keluar penjara. So bila dia keluar penjara, dia cari kerja, so orang ada satu persepsi di mana bekas banduan ni akan melakukan jenayah yang sama. So no one knows. Sebab tu kita kata dengan double jeopardy, dianggap sebagai threat. For example, macam contoh saya bagi satu situasi, Encik Johar ni, dia okey, satu hari ni dia beli nugget pula, dia beli donat lah kan. Dia beli donat, lepas tu dia bawa lah pergi office. Lepas tu waktu dia nak agih donat tu, tiba-tiba secara tidak sengaja dia terpatahkan pergelangan tangan kawan sekerja dia. So kat situ orang kata apa, bila contoh pekerjaan yang dilakukan tu melibatkan memang mengguna pakai tangan lah. Contohnya carpenter lah kan. So kawan dia pun bila dah patah pergelangan tangan, susah lah nak bekerja kan, sebab tukang kayu perlukan pakai tangan kan. So bila masuk mahkamah hanya mengatakan kesalahan dia tu dilakukan sekali tu hanya applicable untuk kesalahan tu saja, on that time saja. Next time kalau dia lakukan benda yang sama, dia perlu dihukum dengan hukuman yang lain. Tak boleh dengan benda yang sama. Sebab tu kita kata jangan double jeopardy. Tak boleh anggap macam seorang tu dia buat salah sekali, next time dia buat salah lagi, kita hukum dia dengan kesalahan lama. Tak boleh. Kita kena hukum dia. Hukuman yang diberikan tu perlu diikutkan dengan kesalahan semasa, kesalahan yang berlaku sekarang lah. So itu adalah masalah integrity issue yang pertama, yang nombor pertama lah according to Mondi. Nombor 2, past record of grievance. Ada rekod, you ada rekod lah, sama ada you rekod pesalah laku ataupun you rekod tukang mengadu ke HR kan, kawan you ni tak buat kerja ke apa semua, datang lambat, punch card pun minta tolong orang lain. You ada rekod 2 tu lah. So kalau jadi kes yang sama, adakah you valid untuk jadi saksi lagi ataupun tidak? So benda-benda macam tu integrity issue lah. Sebab kadang-kadang takut juga yang tukar-tukar report ni, rupanya dia memang tukar report je sebenarnya. Next, length of service with the company. Kerja sekejap je lah. Yelah, sebab dah ada bad reputation, sekejap je kerja. Next, lack of enforcement of rules. Kurangnya penguatkuasa undang-undang. So basically, ini refer kepada Human Resource Department lah. Contoh macam yang approaches tadi kan. Yang first approaches dia ada 4 step, tapi you skip step nombor 2. Tak ikut step. So ada masalah, orang kata apa, kurangnya penguatkuasaan undang-undang. Next adalah discriminatory treatment. Maksudnya ada berlakunya diskriminasi sebab tengok rekod disiplin pekerja tu ada rekod buruk. Walaupun dia ada rekod 1 je, kita rasa tend macam dia ni ada masalah disiplin lah. Benda macam tu adalah masalah integrity issue lah tu kan. Kita tak boleh, orang kata apa, judge a book by its cover. So next subtopic adalah employee discipline in public sector. So yang ni saya hanya nak terangkan untuk the first slide ni sahaja. Sebab yang untuk chapter ni, untuk subtopik ni, kawan you ada buat presentation. So kita akan tengok dia punya presentation dia. So saya akan brief secara general saja. So untuk employee discipline in public sector, dia ada termaktub dah dalam Perintah Am. So you dah kenal kan Perintah Am ni, rupa dia macam mana, warna dia macam mana, saya dah pernah tunjuk. So macam untuk pekerja di sektor swasta, kita pakai Akta Buruh, Employment Act. So untuk pekerja penjawat awam, public sector, sektor awam ni, dia kita panggil Perintah Am. Sama je dia punya buku akta dia tu, nama je lain. So dalam Perintah Am ni, dia outlinekan several rules and regulation on the principle of disciplinary control. So dalam chapter D, so dia ada banyak chapter A, B, C, D, E, F, G kan. So dalam chapter D ni, bab D ni lah, dia akan cerita pasal employee discipline. Apakah peraturan-peraturan
yang perlu dipatuh oleh penjawat awam. So dalam chapter ni dia ada bagi tahulah involvement of civil servants on the politik. For example, macam salah satunya kita tahu penjawat awam dia tidak boleh menyertai mana-mana parti politik, malah dia tak boleh side pun dekat mana-mana parti politik sebab dia bekerja untuk Malaysia, untuk negara. So dia kena jadi neutral. Siapakah kabinet dia, siapakah Perdana Menteri dia adalah, itulah bos dia. So kalau dah bertukar parti politik, itulah bos dia. Sebab itulah kita sebagai penjawat awam, kita tak boleh participate dalam politics activity. So should any government official found guilty, will be penalised under General Orders Regulation. So kalau you pernah tengok kat berita banyak kan, pegawai sekian-sekian direman kerana melakukan penyelundupan secara haram ataupun terima rasuah. Benda-benda macam tu, itu adalah masalah disiplin dalam public sector lah. So you kena tahulah public sector people, orang yang pekerjaan dia macam mana. Polis, bomba, askar, cikgu, banyaklah pegawai daerah, pegawai majlis pembenaran. Benda-benda ni you dah belajar dah waktu you part 1. So you kena kembangkan lagi you punya idea tu, you punya cloud tu lah. You punya iCloud tu kena kembangkan. So saya nak moving on tentang slide yang ni kan. Apakah contoh-contoh types of disiplin yang termaktub dalam Perintah Am tu adalah contoh macam sexual harassment, drug abuse. Drug abuse ni kita bukan nak kata yang macam orang kena bagi dadah ke apa. Tak, drug abuse ni contohnya macam orang yang kerja dekat bahagian polis kan, narkotik kan. Kan dia dah ambush kelab malam apa semua kan, dapat dadah-dadah, alkohol semua kan. So benda-benda macam tu diorang kena simpan sebagai bukti, and then kena dispose. And then sometimes ada yang corrupted police officer, dia akan seluduk lah benda tu kan, dia akan simpan. Sama juga macam mercun napi tu, wallahu alam, saya tak tahulah kan. Absent without leave. So sama juga kalau penjawat awam ni cuti tanpa orang kata tanpa sebab ataupun dia tak apply cuti, so akan terima tindakan jugalah. Absent from duty ni for example macam you kena outstation kan, kena pergi Putrajaya, kena lapor diri tapi you tak pergi Putrajaya, so you akan diambil tindakan lah. Sebab penjawat awam ni dia setiap pekerjaan yang dia buat, dia akan dapat allowances tau. So benda tu adalah satu amanah negara pada dia. So itulah kita kata dengan employee discipline in public sector. Last but not least adalah dress etiquette. Sebab you serve for the country, so you need to portray the Malaysia punya Malaysia image lah. Sebab itulah kita tengok penjawat awam dia pakai baju kurung. Sebab that's the Malaysia image. And then macam untuk lelaki hari Khamis pakai baju batik. Adalah baju korporat. Lelaki perempuan hari Khamis pakai baju korporat. And then hari Jumaat lelaki kena pakai full baju Melayu, songkok, sampin apa semua. Sama juga dengan perempuan basically baju kurung lah. So itu kita kata dengan dress etiquette. Sama juga macam kalau you tengok dalam movie Korea kan, macam mana South Korea, macam mana North Korea punya penjawat awam dia punya pakaian dia kan, sangat melambangkan dia punya negara lah. So itu kita kata dengan type of discipline in the public sector. So that's it for today's punya lecture. Saya tak nak go through banyak sebab this is our second last punya chapter kan. And then tutorial question pun ada satu soalan. So I hope you ada Alright, thank you so much. So I see you in the next video lecture.